Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustafa bin Mak Dagang daripada Diploma Tahfiz wal Qiraat, dan nombor matrik saya adalah KTD 210503-064. Jadi alhamdulillah, untuk kali ini saya telah berjaya menyiapkan tugasan berbentuk video daripada subjek pembangunan sosioekonomi, dan tajuk pilihan saya adalah tajuk penswastaan di bawah kendali pensyarah Cik Aina Afikah binti Kasim. Jadi yang pertamanya kita akan bergerak kepada pengenalan dasar penswastaan. Dasar penswastaan ini mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1983 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia melambangkan pendekatan baru dalam dasar pembangunan negara, dan ia melengkapkan dasar negara yang bertujuan memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini ialah untuk memudahkan perkembangan ekonomi negara, mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan, mengurangkan campur tangan kerajaan di dalam ekonomi, merendahkan tahap pembelanjaan awam dan membenarkan kuasa pasaran untuk menentukan aktiviti ekonomi dan memperbaiki keberkesanan dan produktiviti sejajar dengan dasar pembangunan negara. Ini jelas menunjukkan dasar penswastaan ini diwujudkan bagi meringankan beban kewangan kerajaan. Seterusnya kita akan bergerak kepada cara kerajaan memperkenalkan ataupun mempromosikan dasar penswastaan ini kepada masyarakat umum ataupun rakyat Malaysia pada ketika itu. Terdapat dua cara yang digunakan oleh kerajaan. Yang pertama ialah dengan mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa, dan yang kedua ialah menerbitkan Pelan Induk Penswastaan Malaysia, iaitu PMP. Mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa bertujuan untuk menerangkan kepada orang awam tujuan dan kandungan dasar bagi memastikan orang awam maklum berkaitan penswastaan. Adapun penerbitan Pelan Induk PMP pada tahun 1991 diikuti garis panduan penswastaan bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan dasar dan juga pencapaian kemajuan dan mengemukakan arah masa depan program itu. Seterusnya kita akan pergi kepada garis panduan penswastaan. Garis panduan penswastaan menerangkan secara terperinci berkaitan objektif dasar, kaedah yang digunakan dan jentera pelaksanaannya. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan pindaan pelbagai undang-undang bagi membolehkan penswastaan berlaku dan memulakan kajian untuk membantu dalam melakar Pelan Induk Penswastaan. Jadi seterusnya kita akan tengok kepada jenis penswastaan. Terdapat beberapa jenis penswastaan yang mula diperkenalkan pada awal pengenalan dasar penswastaan. Yang pertama ialah penswastaan dalam bentuk jualan. Yang kedua, penswastaan dalam bentuk pajakan. Yang ketiga, penswastaan dalam bentuk kontrak pengurusan. Yang keempat, penswastaan dalam bentuk pembangunan tanah ataupun pertukaran tanah. Dan yang terakhir adalah bina. Sama ada bina kendali serah BOT ataupun bina kendali milik, bina kendali ataupun bina pajak serah. Jadi di antara kesemua ini adalah jenis-jenis penswastaan yang awal diperkenalkan. Seterusnya kita akan pergi kepada kita akan tengok senarai badan kerajaan yang diswastakan di Malaysia sejak tahun 1980-an. Yang pertama ialah Jabatan Telekom Malaysia ataupun dikenali sebagai Telekom Malaysia, TM. Yang kedua, Lembaga Elektrik Negara ataupun dikenali sebagai Tenaga Nasional Berhad, TNB.
Yang ketiga, Jabatan Perkhidmatan Pos Malaysia ataupun dikenali sebagai Pos Malaysia. Yang keempat, Jabatan Penerbangan Awam DCA ataupun dikenali sebagai Malaysia Airport Berhad. Yang kelima, Lembaga Pelabuhan Kelang iaitu Kelang Multi Terminal Sdn Berhad. Yang keenam, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang ataupun dikenali sebagai Penang Port Sdn Berhad. Yang ketujuh, Lembaga Pelabuhan Johor Port Berhad. Yang ke-8, Kereta Api Tanah Melayu Berhad iaitu KTMB. Dan yang ke-9, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan iaitu FEKRA Berhad. Jadi ini antara senarai badan kerajaan yang dahulunya ditadbir ataupun diuruskan 100% oleh kerajaan tapi mula diswastakan bagi menjana pendapatan yang lebih kepada negara. Seterusnya kita akan tengok kepada kebaikan daripada dasar penswastaan ini. Yang pertama antaranya ialah kerajaan tidak perlu meminjam dari sumber luar untuk meningkatkan sumber kewangan kerana pelabur tempatan sendiri boleh melabur dalam syarikat yang diswastakan. Yang kedua, peluang pekerjaan semakin bertambah. Yang ketiga, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi menerusi pelaburan dan membawa kepada pengembangan sektor korporat. Yang keempat, melahirkan lebih banyak usahawan Bumiputera selaras dengan perwujudan masyarakat perdagang dan perindustrian Bumiputera. Jadi ini adalah antara kebaikan dasar penswastaan. Seterusnya kita akan tengok kepada pencapaian daripada dasar penswastaan. Terdapat 474 buah projek yang diswastakan sehingga 31 Disember pada tahun 2003. Dipaparkan dalam carta berikut yang menunjukkan peratusan mengikut pembahagian sektor. Jadi carta di bawah ini menunjukkan pencapaian yang berlaku dalam sektor-sektor yang berkenaan. Yang pertama, sebanyak 13.2% dalam pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi dan sebanyak 6.4% dalam pertanian dan perhutanan. Seterusnya 8.4% bagi elektrik, gas dan air. 11.2% bagi perdagangan borong dan runcit, hotel dan kedai makan. Dan 11% daripada kewangan, hartanah dan perkhidmatan perniagaan. 7.4% dari perkhidmatan kerajaan. 9.2% dari perkhidmatan tambahan. 4% dari pelombongan. 14.0% daripada pembuatan dan 15.2% daripada pembinaan. Jadi ini adalah peratusan mengikut pembahagian sektor yang disenaraikan pada tahun 2003. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.